Nabi SAW memberikan larangan untuk perbuatan al-wisal dalam bulan puasa kepada sahabat yang buat tadi. Sesungguhnya kamu sendiri melakukan al-wisal. Sahabat ni kata, wahai Rasulullah, kami tengok kamu buat, jadi kami ikut. Kamu wisal ni, kamu terus menyambung puasa daripada hari yang pertama kepada hari yang kedua. Maka kata Nabi SAW, siapa dari kalian sepertiku, sesungguhnya aku diberikan makanan dan minuman oleh Tuhanku semasa aku tidur. Tapi kita yang orang biasa ni jangan gagah dah buat lah. Nabi SAW Allahumma SAW memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekenyangan walaupun dalam keadaan tidur. Cuma dalam kes Palestinis sudah pastilah jangan diletakkan dengan hukum yang sama dalam bab berbuka ataupun sahur, sebab mereka ni tak ada makan nak makan. Maka bila dalam keadaan darurah maka terangkat hukum dari Ustaz. Terangkat hukum. Jadi dalam bab ni kita mengambil ibrah daripada apa yang berlaku. Mudah-mudahan kita doakan pada mereka dalam setiap makanan yang kita nak suap ini. Sentiasa doalah kepada mereka, mudah-mudahan ada suapan yang boleh dimasukkan juga dalam perut dan minuman pada mereka ini dalam keadaan untuk mereka berbuka dan bersahur, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan di pagi Jumaat dengan penuh keberkatan dan juga kemuliaan ini. Kita doakan untuk saudara kita di Palestin, insya-Allah. Dan banyak lagi akan kita bicarakan, Fadil Ustaz dan juga para penonton. Kita berjeda seketika untuk topik berkat sahur. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan. Inilah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini untuk topik berkat sahur. Dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Dan Fadil Ustaz, kita raikan ada sahabat pemanggil kita yang pertama pada pagi Jumaat ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Umar Abdul Wahab. Saya dah kini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz dan Dai. Ya, selamat puasa. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni lah ada yang daripada kata lah Ustaz, mereka ni selepas balik tarawih apa semua ni, mereka buat tahajud apa tengah malam. Lepas tu dia tidur Ustaz. Lepas tidur sebelum tidur tu dia makan. Dia kata ni sahur lah ni. Tak lagi bangkit pukul 5 sebelum subuh kan, bangkit untuk apa, solat tu lah 2 rakaat sebelum subuh tu Ustaz. Jadi macam mana yang dikatakan sahur yang sebenar? Apakah cara begini dikira sahur ke juga, ataupun mendapat keberkatan ke, lagu mana Ustaz yang sebenar sahur ni? Juga masa dan ketika yang paling afdal untuk kita bersahur ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar Abdul Majid kita, masya-Allah, dari Fedah Cini Timur 3 Pekan Pahang. Ustaz, dia sahur awal ni dia kata awal tak kelut, bahasa Kedah kata Ustaz. Jadi mungkin sedikit komen daripada Fadil Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada Ayahanda Tuan Haji Omar kita. Bagus soalan yang sangat baiklah. Sebab kita nak faham di mana asas waktu yang paling baik untuk bersahur ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab syarah kitab Majmu' Syarah Muhazzab berkaitan yang dikatakan ta'rif kepada waktu sahur ini adalah di antara separuh malam sehingga terbitnya fajar. Okey, baik. Macam mana kita nak ukur separuh malam ni? Dia bermula daripada maghrib turun waktu maghrib sampailah waktu fajar. Jadi kita buat unjuran dia, baik, masuk pukul 7.30, fajar 6.30, 6 suku lah, kita kata 11 jam. Saya bahagi 2. Jadi 11 jam bahagi dengan 2, kita akan dapat sekitar 5 jam setengah lah. 5 jam setengah. Jadi 5 jam setengah bermula daripada 7.30 tadi masuk waktu maghrib, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. Maka di antara pukul 1 ni dah disebut di antara setengah daripada malam sebelumnya masuk waktu fajar. Maka di antara waktu yang setengah malam ni, kalau kita buat lebih daripada pukul 12.30, pukul 1 tu dah dikira sebagai sahur. Cuma dengar bagi elok, cuma yang tak dapatnya adalah mungkin pada afdal yang disebut dengan melewat-lewatkan dalam bab sahur. Yang tu je. Jadi macam kata tadi Tuan Haji Omar kata, habis mayang tarawih, balas dengan tadarus, lepas tu duk kelepiak-kelepiak, duk sembang-sembang ya dulu kat masjid, kemudian baru balik. Maka kita tahulah dari segi unjuran dia tu dalam pukul 12 lebih, dalam pukul 1 contohnya sampai dekat rumah, maka dia pun makan. Dia makan Ustaz, dia kenyang, tergolek macam ular sawah tu, terlena terus. Maka kalau menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab tadi, maka kalau dah dikira lebih daripada separuh daripada malam,
maka dah dianggap sebagai sahur. Cuma nak afdal melewat-lewatkan sahur. Melewat-lewatkan sahur ni dengan kadar dia berhenti sebelum imsak. Berhenti sebelum imsak ni dia disebut dalam hadis lebih kurang 50 ayat dengan bacaan Quran. Kita anggap dalam 10 minit lebih kurang lagu tu lah. Jadi itu dari antara untuk kita nak faham di mana di antara pertengahan malam tadi. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita, pemanggil kita yang bertanya berkenaan dengan waktu sahur. Dan berikutnya Fadil Ustaz, kita raikan lagi di Facebook. Sahabat kita bertanya, Ustaz, boleh ulas sedikit bagaimanakah yang dimaksudkan dengan berpuasa di dunia dan bersahur di akhirat? Bersahur ke berbuka, Ustaz? Berbuka. Sedikit pencerahan. Berbuka tu. Okey, baik. Persoalan berkaitan yang disebutkan, banyak disebut dengan istilah berpuasa di dunia dan berbuka di akhirat. Mengambil kisah yang disebutkan dalam riwayat berkaitan bagaimana di antaranya Sayyidina Uthman ibn Affan syahid dalam kes pembunuhan beliau. Ketika tu umat Islam yang sibuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sibuk mengerjakan haji pada musim haji pada bulan Zulhijjah, maka kebanyakan umat Islam tu keluar. Dan ketika tu pula puak-puak musyrikin ini berpakat, orang munafik ni berpakat dengan Yahudi untuk mengepung rumah Sayyidina Uthman ibn Affan. Nak kepung rumah ni dengan hasrat nak bunuh dia. Kepung yang pertama, tak bagi mental torture, tak bagi keluar, tak bagi makan apa semua. Dan sampailah pada peringkat, dipendekkan cerita, Sayyidina Uthman ibn Affan ni dah tahu dah dia kena kepung, dia pun tak ada nak pasrah semata-mata, meletakkan terus kebergantungan kepada Allah. Allah takdirkan pada malam sebelum pembunuhan syahidnya Sayyidina Uthman ini, beliau mendapat mimpi bahawa Nabi SAW duduk dengan Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni tengah duduk menjamu selera, tengah duduk makan, dan mengajak Sayyidina Uthman, datanglah untuk berbuka sekali dengan kami. Maka terus pagi esok Sayyidina Uthman ibn Affan disebut dari riwayat dia berpuasa. Dalam keadaan duduk dalam rumah dia membaca Al-Quran, puak-puak Yahudi ni masuk dalam rumah membunuh Sayyidina Uthman ketika membaca Al-Quran. Dalam riwayat menceritakan ketika dibunuhnya Sayyidina Uthman ini, dia dalam keadaan sedang berwuduk, sedang membaca Al-Quran, dan saat ditikam dengan tikaman daripada belakang ni, darah yang pecik itu disebut dalam riwayat ni, Ustaz, mengalir ni, betul-betul percikan tu kena pada ayat daripada 137 suratul Baqarah yang menceritakan tentang golongan perbezaan di antara orang beriman dengan orang kafir ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dalam dia meninggal juga dalam keadaan sedang berpuasa. Maka tak sempat berbuka di dunia, Allah memberi jiwa Sayyidina Uthman bin Affan ni untuk berbuka di akhirat. Dan inilah juga yang mungkin sedang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di Palestin, Ustaz. Saya 3 hari lepas tengok satu video, ada seorang ayah ni, dia kata, aku keluar daripada rumah ni dalam keadaan aku tak tahu lagi balik ke tidak untuk memberikan makan kepada anak-anakku. Mereka, kalau kita hari ni tuan, kita sanggup membaziak makanan. Betul, saya cukup kadang sedih Ustaz bila tengok orang kita beli makan tak habis kemudian buang, dalam keadaan ramai lagi orang yang makanan pun tak ada mereka nak makan. Jadi sebab tu dalam kita letakkan rasa timbang rasa, makan sekadar yang perlu, membeli sekadar yang perlu, beli banyak sedekah ke orang, jangan kita pulung kita seorang. Kita bukan belah saka nak makan banyak-banyak. Sebab bila kita tengok tolak banding apa yang berlaku di sana, Ustaz, makanan tak ada, Ustaz. Saya pernah, Allah izinkan pengalaman berada di negara-negara bergolak waktu Mesir 2012 ketika berperang, dan tahun lepas saya berada di Lebanon, Ustaz. Sempadan di antara Syria dengan Lebanon, yang memang waktu itu dengar ni bom-bom, masih peperangan tu masih berlaku. Ya, background saya mungkin sebagai seorang bekas pegawai askar, tapi tak boleh, Ustaz, bila tengok keadaan tu tak boleh belah. Rasa ya Allah Rabbi, patutlah ujian ni tak main kat kita, sebab saya yakin kita tak akan mampu pun untuk berhadapan dengan ujian yang seberat ni. Sebab tu tuan-tuan, kita letakkan satu benda yang tuan-tuan pastikan dalam diri kita hari ni, kita ada perasaan untuk jangan pernah membaziak makanan sebab ada orang yang tak makan langsung. Jadi biarlah dalam keadaan, kalau ada pun lebihan itu, kita pastikan kita kongsikan dengan orang-orang yang susah. Banyak ni orang susah, tuan-tuan percayalah, dalam keadaan tekanan ekonomi hari ni, seluruh dunia mendapat tekanan yang sama. Kalau kata di Malaysia semata-mata semua orang sedang struggle. Maka janganlah kita menjadi golongan
yang tahap hawan punca melakukan pembaziran dan sebagainya. Saya yakin insya-Allah anda mampu mengubahnya, saya dan tuan-tuan mampu mengubahnya untuk kita buat dalam keadaan yang terbaik, agar mula kalau kita bukan golongan yang boleh berbuka di akhirat pun, biarlah kita boleh memberikan orang buka untuk kita mendapat pertimbangan yang baik di negara akhirat kelak, insya-Allah, mudah-mudahan. Seperti kata pepatah menyebutkan, berat mata memandang, berat lagi bahu yang menukar. Itulah cabaran dan juga dugaan yang ditempuh oleh mereka-mereka yang diuji dengan krisis peperangan dan sebagainya. Kita doakan yang terbaik kepada mereka, insya-Allah. Fadil Ustaz, untuk topik berkat sahur ini kita raikan lagi sahabat pemanggil kita yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz Yaakob. Okey, soalan dia begini, tanya Ustaz. Waktu bersahur ada yang tidak selera makan. Jadi adakah dengan hanya sebiji kurma dan segelas air sudah mencukupi untuk memperoleh berkat sahur? Baik. Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Ismail Maisa dari Sungai Buloh. Soalan yang cukup ringkas tetapi padat. Kadang ada orang tak selera, Ustaz, nak makan yang akan kata kurma, ayam masak kurma lagi dah tak boleh tadi kan, tapi dia nak sahur juga, nak ambil berkat. Jadi mungkin sedikit pencerahan pada Fadil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tan Haji Ismail Maisa kita. Soalan yang sangat baik berkaitan pagi-pagi ni kadang ada orang yang tak ada selera, kadang-kadang orang yang jenis berumur sikit kan, ataupun anak-anak kita, anak-anak kecil kita umur 7-8 tahun ni, depa depa tak ada selera sangat. Bangun ni mata tak boleh celik, Ustaz. Sayang ketidur. Sayang ketidur. Budak-budak tak apalah kan. Baik, disebutkan dalam hadis Nabi kata bersahur ni kalau tak ada apa pun cukuplah sekadar kurma, sebiji kurma ataupun seteguk ayak. Maksudnya betul lah kata tadi kan, walaupun kurma seketui, walaupun seteguk ayak, kira aci dah, kira boleh dah kan. Ataupun pada anak-anak kita beli bagi ayak apa yang dia suka, ayak susu ke, ayak koko ke, atau apa-apa benda yang mungkin sesuai dengan yang mereka nak, maka silakan. Saya baru ni Allahumma shalli alaihi wasallam, anak-anak dia daripada puasa seminggu straight, isteri saya pagi tu tiba-tiba dia masak, Ustaz, mi segera, Ustaz. Saya macam pelik gila. Bini saya tiba-tiba bagi dia makan mi segera. Kita tak apalah kan. Jadi sebab anak-anak pun seronok, dia pun tiba-tiba jadi tak celik, patut tiba-tiba teringin makan banyak hari dah, Ustaz. Tapi memang ada rule yang kita tetapkan, tak boleh makan kerap kan. Jadi waktu tu saya tengok, tak sesuai anak-anak yang tak celik mata tu, Ustaz, boleh makan sampai habis. Mata tak buka sebelah kan, tapi makan kan. Jadi baru kita faham kadang-kadang meraihkan mereka ni anak-anak. Jadi seteguk ayak pun aci. Lepas tu saya kata tadi, kadang-kadang anak dekat rumah kita tak mau bangun, kadang suami je kita tegak. Suami dia tengok bola semalam kan, habis lewat-lewat tu, lepas tu dia malas nak bangun. Dia, abang siap dah pesanan ringkas khidmat masyarakat. Dia kata kat bini dia, saya jangan gerak abang lah, abang tak mau bangun lah kan. Tak apa, ibu-ibu nak pahala yang lebih, ambil ayak segelas, pi kat dia dengan lena tu, abang bangun Ustaz, teguk ayak pun tak apa, niat untuk sahur pun dapat pahala. Kalau tak mau corok ayak tu tempoh sikit-sikit kan, percik-percik ranjih-ranjih macam nak nikah tu, insya-Allah dia bangun kan. Maka ambillah keberkatan dengan kita bangun sahur, walaupun tadi dengan seteguk ayak ataupun dengan sebiji kurma ataupun separuh kurma pun tak apalah, asalkan kita mengambil keberkatan pada waktu pagi itu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit perubahan yang kita buat, Allah memberikan keberkatan. Sebab kita tak tahu, Ustaz, kat mana poin keberkat yang Allah nak bagi dalam hidup kita. Ada orang mungkin dengan sebab rezeki, ada orang sebab baca Quran, ada orang sebab mujahadah pergi masjid, ada orang mungkin sebab sabar dengan perangai suami yang macam hantu raya, ada orang mungkin sabar dengan isteri yang kuat beletiang, ada orang mungkin dengan sebab perangai nakal dengan anak, ada orang sebab bangun sahur. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu dekat mana poin-poin yang Allah nak bagi kepada kita ni. The only benda yang kita ada adalah kita terus buat, mengejar keberkatan yang Allah nak bagi pada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan pastinya sahur ni dia memerlukan kesabaran yang tinggi juga, Ustaz. Sabar. Sebab ada soalan yang berkaitan dengan anak-anak kecil ni. Sabar dengan diri kita satu perkara lah, Ustaz. Sabar dengan kerana anak-anak ni dalam bulan Ramadan. Ada soalan daripada Nazni Bakar di Facebook. Bagaimanakah untuk kita menerangkan kepada anak-anak yang baru belajar untuk bersahur, untuk mengenali erti keberkatan bersahur ini, agar mereka dapat meneruskan amalan bersahur sehinggalah mereka akil baligh dan setelah berumah tangga, Ustaz. Yang kedua soalannya, bagaimana pula dengan golongan yang bangun bersahur tetapi malangnya tidak bangun untuk solat subuh? Adakah keberkatan bersahur dan menunaikan solat subuh itu untuk ahli keluarganya? Mohon penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Saya dahuli, jangan jazakallah khair. Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru. Ustaz, kita akan jawab selepas ini untuk soalan yang diajukan. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita berjaya seketika.
Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan Tayalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Salam Ramadan al-Mubarak, salam Jumaat penghulu segala hari. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra untuk topik yang kita bicarakan pada pagi ini, berkat sahur. Jadi kepada yang masih lagi belum bangun, sila bangun sekarang dan jangan sahur lagi. Sebab apa? Masa sahur telah pun tamat. Dan boleh sambung dengan tugas kita dalam kehidupan seharian, mencari rezeki dan sebagainya. Dan boleh sambil-sambil itu menonton dan juga mengikuti Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Jangan lupa seperti yang kita war-warkan, anda boleh tekan butang kongsi ataupun sebar luaskan siaran kita di Facebook. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaAllah. Baik, Fadil Ustaz, kita soalan daripada sahabat kita sebelum berehat sebentar tadi. Kita ada Nazni Bakar. Untuk kita menerangkan kepada anak-anak yang baru belajar untuk bersahur ni Ustaz, mungkin ada kaedah-kaedah yang tertentu supaya mereka dapat meneruskan amalan sahur ni ke masa-masa akan datang. Dan bagaimana pula orang yang bangun sahur tetapi tak bangun solat subuh, Ustaz? Allahu Akbar. Dua soalan yang diajukan, Ustaz. Baik, terima kasih pada Nazdi Bakar untuk soalan. Yang pertama, macam mana nak terang, nak pergi faham ke anak-anak ni dalam bab nak bangun sahur. Jangan kata orang budak-budak, orang tua-tua mungkin tak bangun. Sebab apa? Satu je saya rasa, yang tak bangun ni sebab dia tak faham tentang sahur ni bukan hanya simbolik kamu makan. Kalau kata makan semata-mata, waktu lain pun banyak. Kan? Tapi ada benda yang benda lain yang nak dididik kepada kita. Sebab tu saya rasa benda yang mujahadah ni, saya pun ada anak dan ramai yang mungkin ada anak pun berhadapan dalam macam cabaran yang paling penting adalah kita nak fahamkan anak tentang ini adalah sunnah Nabi SAW. Walaupun tidak termasuk dalam soal kewajipan, tapi inilah yang nak menandakan berkat dan meriahnya Ramadan. Sebab bulan lain kita jarang nak bangun sahur. Kan, kalau gerak anak kata, mama ni pening ke apa, ni bukan bulan puasa. Nampak puasa tu sendiri dia ada simbolik, dia adalah dengan sahur. Maka didik pada anak sebelum sampai bulan Ramadan ni, kita dah kena mention kepada anak ni, lagi 40 hari, lagi 20 hari kita nak puasa dah, adik kena bangun sahur dah. Untuk kita tanam keseronokan pada dia. Ataupun boleh main dengan sistem reward and punishment. Kita duk buat dah setiap tahun. Kalau puasa penuh bagi duit raya. Tuan tengok anak excited macam mana. Dia lapak ni Ustaz sampai meloreh berjalan, tak boleh Ustaz. Kan, muka ni macam nak tokok orang, tapi dia gagah puasa. Sebab apa? Sebab bila kita abang dengan reward and punishment bagi duit raya. Padahal kalau dia tak puasa pun dapat duit raya. Dapat juga. Tapi ini psikologi yang kita bagi dengan reward and punishment. Nabi SAW sendiri, Nabi suka bagi hadiah kepada kanak-kanak. Saya bila sampai di negara Arab tahun 2012 dulu, sampai kemudian saya tengok satu budaya bila masuk bulan Rabiul Awal, mereka suka bagi hadiah anak patung ataupun coklat manisan kepada budak-budak. Bila kita tanya, saya tanya Syekh saya, apa kenapa dia bagi orang Arab suka bagi macam ni? Dia mengambil sifat Nabi SAW yang suka bagi hadiah manisan coklat kepada kanak-kanak. Sebab tu budak-budak suka kat Nabi. Jadi kita buatlah pada anak kita juga. Dia bangun pagi, bagi kat dia reward apa-apa. Contohnya sebulan, tanya dia sebulan ni nak apa, at least minimum abang dia kena bangun 20 hari 10 hari ekstra diskaun, kok dia tak larat nak bangun sangat dah. Jadi lama kelamaan dia akan keep learning. Maka bila ada dia seronok, maka dia akan buat. Lagi satu saya rasa teguran yang saya rasa kita kena buat adalah ramai orang yang suka buat pembudayaan bila anak tak puasa dia asingkan daripada makan meja sekali. Makan. Jangan. Saya pesan jangan. Tolong jangan buat, tuan-tuan. Bila kita makan berjemaah tu ada keberkatan. Yang tiba-tiba kita asingkan anak akan rasa pengecualian. Terpinggir. Tidak ada syariat ke atas kanak-kanak untuk berpuasa. Dengar bergelok. Tidak ada syariat ke atas anak-anak untuk berpuasa. Sebab berpuasa ni kenapa? Orang tu balik, orang tu berakal. Bukan syarat 10 tahun. 10 tahun ni pada solat. Adapun dari segi puasa tak tertaklif ke atas kanak-kanak. Maka janganlah hukum mereka sehingga diasingkan duduk penjuru dunia. Han tak puasa, tak puasa dia buh kicap betul lah telur separuh, telur kuning kena tarik, makan telur hak putih tu ya. Budak tu nyonyong lah makan ke ujung ujung meja, ujung-ujung tu. Jangan asingkan, letakkan mereka sekali, fahamkan mereka tentang fadilat dan kelebihan Ramadan, puasa, sahur, berbuka. Maka insya-Allah lama kelamaan akan timbul minat pada dia. Even macam anak saya pun hari pertama itu yang 7 tahun, dia tak puasa. Lepas tu kita fahamkan, kita pun belajar.
Abang Fahim kenapa tak puasa? Dia kata tak larat. Okey, tak apa, esok bangun sahur balik gerak. Tapi kena sabar lah, mak ayah ni kena sabar, gerak dia pelan-pelan, jangan rosakkan mood dia, jangan bagi dia menangis. Benda-benda tu akan spoil. Bila alhamdulillah lepas daripada hari pertama je dia berbuka, sampailah kemarin ni dah 10 hari dia boleh berpuasa tanpa dia tinggal. Bila dia faham, saya tak wajibkan. Saya kata macam semalam saya sampai Kedah semalam petang, dia mai kat saya, dia kata Walid letak larat lah boleh nak buka puasa. Saya kata boleh tak? Jom Fahim peluk dulu Ustaz. Peluk dia lena, dia jaga pukul 6 lebih, dia letak larat tadi hilang dah. Maksudnya saya rasa sebab memujuk lah kita sebagai mak ayah. Jangan, tak perlu wajibkan mereka, tetapi bagi semangat dan kefahaman kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mental kena kuat lah. Mental lah. Kita pun mental kadang-kadang koyak kan, apatah lagi anak-anak kan. Jadi saya rasa dalam bab ni kita usahakan bersama. Dan yang kedua, soalan dia puasa tapi tak semayang. Baik, bangun sahur dan puasa ni adalah satu syariat. Sunat bangun sahur, puasa wajib bagi mukallaf. Dalam bab tak semayang pula adalah satu unsur kewajipan rukun Islam yang lain. Tak tinggal semayang ni dosa besar. Tapi jangan disebabkan satu kesalahan yang dia buat menghukum untuk meninggalkan kebaikan yang lain. Pegang ini. Kita ni teruk huduh piang ni perangai, buat maksiat ni bergenuk, orang kata panggil berlambak-lambak buat. Maka jangan menafikan hak untuk buat benda baik walaupun sikit, sebab kita tak tahu ni Allah nak redha kita kat mana. Jangan duk pegang ayat ini alang-alang menyelup perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang dah tak semayang, tak suruh buat semua syariat lain. Jangan ajak macam ni. Walaupun tuan-tuan jahat taruh mana sekalipun, hang ni yang nak menakan sarik dul, lepas tu yang Tok Wan dia memang bekas yang 6 jahanam dulu ni kan, hak yang dalam cerita Piramli. Lepas tu mak dia ni memang hak yang memang gangster paling jahat sekali dekat Malaysia sekalipun. Memang keturunan ni kalau cek tu dia silsilah dia memang bebai teruk ni kan. Kalau itu pun sekalipun jangan menafikan hak untuk kami buat baik. Kerana ingat, ketika mana seorang yang nak bertaubat kepada Allah dah bunuh 100 orang pun, ketika mana dalam perjalanan nak mendapatkan keampunan itu, memang dia niat nak bertaubat ni, nak berubah bercari ni, mati dalam tubuh Allah boleh ampunkan dia. Maka dengan sedikit kebaikan itu jangan menidakkan banyak. Dengan banyak maksiat yang kita buat, jangan menidakkan walaupun dengan sedikit kebaikan yang kita nak buat. Walaupun dengan bangun sahur, mana nak tahu dengan sebab duk bangun sahur kita ni ahli maksiat kan. Mungkin kita ni tak puasa apa Ustaz, dia memang tak puasa setiap hari, geng yak pasir hitam ni kan, tapi dia sentiasa bangun sahur. Mana nak tahu dengan sebab tu Allah memperbaiki akhlak yang lain. Meninggalkan semayang, ingat ma baina rijal kufur as-salah, apa yang membezakan kita dengan golongan kufur? Satu benda, semayang. Beza kita dengan kafir ni satu benda, semayang. Jadi kalau tak semayang ni habis huduhlah piang. Di antara maksiat dan jenayah yang besar dilakukan dalam Islam adalah meninggalkan solat. Jadi saya doakan mana yang mungkin belum solat tapi dah berpuasa, dengan asbab berkat puasa, berkat sahur, Allah akan memperbaiki akhlak untuk sentiasa menjaga solat pula. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Allahu a'lam. Allahu akbar. Begitu besarnya nikmat dan juga ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas umat ini, sehingga kan melalui keberkatan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan makan sebelum berpuasa yang dinamakan sahur itu juga ada padanya keberkatan dan juga kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Ustaz, kita ada soalan lagi daripada sahabat Facebook kita, KC. Baik Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan sahur? Adakah sekadar makan untuk mengenyangkan perut dan menahan lapar seharian esoknya? Bagaimana yang dikatakan sahur berkat? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih kepada KC untuk soalan yang sangat baik. Biar saya nak mengajak ada 1,800 yang sedang menonton di FB ni, tuan-tuan, bantu saya untuk tekan butang share, sebarkan seluas-luasnya ilmu dan bermanfaat pada pagi ni berkaitan berkat sahur. Dengan berkat tuan-tuan sebar ni, ada orang dapat keberkatan yang lain, dan kita kongsi keberkatan tu dengan menunjukkan satu benda yang baik. 1,800 orang sedang menonton tu, tak kira depan televisyen, hak menganga daripada tadi ni sejam lebih, buat keluar telefon, tekan je butang share. Walaupun kita tengok telefon, takkan nak share TV ke orang kot, hantar kat jiran kan. Jadi buatlah benda baik ni, bukan susah pun, tekan butang share,
ni tag nombor kawan-kawan kita, nama-nama kawan-kawan kita kenal, mudah tu adalah satu kebaikan yang kita buat. Tak rugi sikit Abu, tak ada orang patah tangan pun dengan tekan butang share tu. Jadi buatlah kebaikan insya-Allah, ataupun copy link hantar dekat grup-grup WhatsApp kita tu. Banyak tu grup masak apa hari ni, masak apa minggu depan, nerak petau petik air apa semua ni, sebarkan agar ada manfaat insya-Allah. Baik, bersabit pada soalan yang pertama, kita faham dulu apa maksud sahur. Dan disebut oleh Imam Ibnul Al-Athir dalam kitab Nihayah Al-Kharib, menyebut tentang apakah makna sahur dengan baris fathah, ialah apa yang disahurkan daripada makan. Dengar bagi Allah, yang dikatakan ta'ris as-sahur itu adalah yang disahurkan daripada makanan dan minuman. Apa pula yang disebut dengan suhur? Suhur ni dengan berbaris dhammah adalah yang disebut dengan, kalau kita belajar ilmu alat ni, disebut dengan masdar dan fi'il. Fi'il ni adalah perbuatan yang dibuat. Kalau kata sahur tadi, makan dan minuman, makanan dan minuman. Adapun suhur dengan baris dhammah ataupun dengan masdar adalah fi'il yang disebutkan dengan perbuatan itu sendiri, dan kebanyakan diriwayatkan adalah dengan baris fathah yang dikatakan adalah tepat adalah baris dhammah. Maksudnya bahasa mudah, yang kita duk bangun pagi tu bukan sahur, suhur. Yang kita duk ambil makan minum tu baru sahur. Bangun perbuatan tu adalah disebut dengan suhur. Baik, maka disebutkan juga, disimpulkan bahawa makna sahur itu sendiri yang paling tepat menggunakan kalimahnya adalah kita bangun untuk suhur. Cuma adakah salah dengan sebut sahur? Tak salah, sebab itu adalah menjadi bahasa yang digunakan, semua orang faham dah. Tak masuk api Melaka pun, sebab salah dari segi sebut istilah. Sahur adalah mengambil daripada makanan dan minuman yang diambil pada waktu pagi sebelum kita nak berpuasa. Suhur adalah perbuatan kita bangun untuk mendapatkan perbuatan nak makan dan minum tadi. Itu makna dari segi sahur ataupun suhur. Soalan yang kedua ditanya, adakah bagaimana yang disebut dengan sahur boleh mengenyangkan perut? Adakah makan untuk kenyangkan perut? Baik, dengar bagi elok. Mengenyangkan perut ni tidak pernah diajak oleh Nabi SAW. Disebut dalam riwayat hadis, Nabi SAW tidak pernah merasa kenyang seumur hidup Nabi. Nabi ni tak pernah rasa kenyang. Walaupun lepas jadi pemimpin yang paling besar dalam negara tu pun, Nabi tak pernah akan mendidik diri dia untuk merasa kenyang. Sehingga kata disebut dalam hadis, kami adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maka tidak ada istilah kita orang panggil polot makan ni, pulun makan ni sampai rasa kenyang. Sampai kali nak bubuh dah Ustaz, dia pulun gigih Ustaz. Dia pi bazar beli banyak macam. 10 jari ni dia sangkut 10 makanan. Kalau dia ni jenis spesies jari lebih street Russian ni, dia akan sangkut juga kalau jari tu kuat Ustaz. Nak abang kata beria ni, lagi balik dia makan sikit, dia dah kenyang dah Ustaz. Maka bila dah kenyang ni, dia pulun duk bubuh lagi. Last kali dia minum cendol. Tengah semayang ni Ustaz, cendol di ujung duk keluar separuh ni. Dia rokok sujud tu terkeluar berok. Jadi Islam tak ajak kita sampai untuk nak makan untuk kenyang. Sebab tu disebutkan dalam hadis, wa an jismihi fi ma ablahu. Di antara benda yang akan dipersoal kepada manusia adalah soal tubuh badan, jaga macam mana. Maka sebab tu niatkan juga bulan Ramadan ni, jangan ajak diri untuk kenyang, berhenti sebelum kenyang. Dia isyarat kenyang ni sampai rasa sengkak Ustaz, nak bangun tu rasa bersandar macam ulak sawah. Dia kena ambil mood Ustaz, nak berbetul kaki pun macam penguin dia alih kan. Tu kenyang. Maka sebelum sampai kepada tahap kenyang ni, berhenti siap-siap. Dia Nabi ajak apa? Dalam perut ni kena isi dengan 3. Yang pertama 1/3 ayak, yang kedua 1/3 makanan, yang ketiga 1/3 adalah pernafasan. Maka maksudnya apa? Portion makanan yang adil pada perut ni berapa? 33 campur 33 bersama dengan 66.6% sahaja. Baki lagi 33% ni adalah untuk pernafasan. The moment kita mengambil lebih, kita buat masuk lebih daripada 66% ni, maka dia akan masuk waktu yang sampai kita sengkak ataupun pedih ulu hati, ataupun dia banyak rasa berat tu. Maka jangan ajak sampai kenyang. Islam tak pernah ajak kita, sebab dia akan jadi punca kepada banyak penyakit dan bermalasan pada tubuh badan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Baik, asal macam nak bagi pantun sikit Ustaz.
Baik, bulan puasa orang bertaubat, meminta ampun kepada Tuhan, patah cinta hatiku lumak, eloklah pergi membawa badan. Tu pantun Ustaz. Jadi kepada yang berpuasa, yang mana yang tengah frah tu, jangan frah lama-lama Ustaz. Bulan puasa ni bulan kita banyak doa. Kita banyakkan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita, terutamanya di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. InsyaAllah kita akan bicarakan banyak lagi berkenaan dengan berkat sahur. Terus kekal bersama Tayana Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Masih lagi terus kekal bersama dengan Tayana Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk topik berkat sahur. Kita masih lagi bersama Ustaz Yaakob Yusra, istimewa dibawakan oleh Madat Murtaza Dakwah Center. Fadil Ustaz, alhamdulillah panjang lebar kita bicarakan topik berkat sahur pada pagi ini. Dan bila sebut tentang berkat sahur, tentang Ramadan Ustaz, seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan ganjaran pahala yang cukup besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peluang ini Ustaz juga tidak dilepaskan oleh Madat untuk menyantuni para pengunjung dengan kepelbagaian juadah berbuka, bersahur siap. Saya tengok ada edaran bubur lambuk yang memang tak relax Ustaz kata, betul Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit hidangan yang bukan biasa-biasa ni, berapa ribu orang yang datang, mungkin sedikit pencerahan pada Fadil Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah. Saya rasa kalau di ni Madat sendiri ni bulan yang paling tak relax lah. Staff-staff ni kira dibekukan cuti Ustaz. Sebab memang kita jadikan perkampungan Ramadan. Cuma tahun ni kita buat perkampungan Ramadan versi Mekah. Kalau tengok imam-imam buat main memang tak relax Ustaz. Macam ni minggu ni seminggu Muzammil Hasballah daripada Indonesia kita buat main. Kalau tuan-tuan banyak tengok di video-video viral di YouTube dan sebagainya, memang akan tengok lah video-video ratusan juta view untuk Muhammad Samad, dia imam. Dan bukan takat imam ya, saya 6 bulan sebelum ni dah cari dah mubaligh yang duduk belakang, bila imam baca dia Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, ikut sebiji macam Mekah. Kalau pejam mata tu macam duduk kat Mekah betul lah. Jadi dan alhamdulillah dari segi sambutan sangat luar biasa. Masjid sampai penuh Ustaz. Kita tambah lebih 20 biji kemah dekat luar tu untuk orang sembahyang melimpah ruah sampai kat luar lah. Siap kipas. Siap. Aircon 10 biji Ustaz, terangkat keng-keng ni, dia sejuk. Kemudian dari segi makan, alhamdulillah sahur untuk macam Jumaat Sabtu 1000 pack Ustaz. Sahur. Sahur. Untuk berbuka 3,000 ke 5,000 pack setiap hari. So untuk Ramadan ni hampir 200,000 pack makanan kita sediakan sepanjang Ramadan secara percuma kepada semua. Macam minggu lepas pun alhamdulillah tim TV3 datang untuk kita buat Tanyalah Ustaz di Madat. Pagi tu je sahur 1,000 lebih Ustaz. Geng-geng motor mai, rombongan Cik Kioh tahu mana hala pun mai. Lepas subuh. Dan kita kalau biasa orang buat Qiyamul Lail ni 10 malam akhir Ustaz. Kita tak ada. Bermula daripada Ramadan awal ni pada awal sampai kemarin sampailah habis Ramadan ni pun tiap pagi ada Qiyamul Lail. Dan alhamdulillah jemaah pun tak relax, yang mai pun ramai. Jadi kita semangat lah bila orang mai support ni. Of course lah kita nak memberikan lebih kepada orang ramai lah. Jadi kita mengalulukan even grup tadarus Quran Ustaz. Tak tahulah, bukanlah nak claim kan, tapi alhamdulillah saya rasa lebih daripada 20-30 grup tadarus sahaja. Kanak-kanak ni kita terpaksa pecah sampai 10 lebih grup. Bukan budak-budak. Tak relax lah kalau budak-budak sampai ramai beratus orang mai mengaji ni. Itulah seronok Ustaz. Kita dapat tumpang pahala dan manfaat. Dan kita sediakan menu, saya tengok menu sahur dengan menu berbuka. Macam restoran tu. Apa boleh pilih nak makan apa kan. Macam semalam nasi, baru ni makan nasi ganja. Nasi ganja apa tu syariah lah, bukan ganja pening-pening tu. Nama je nasi ganja. Bukan ada yang ketum ke apa tak. Jadi menu ni kita sediakan agar orang mai. Ada orang tak boleh makan ayam, dia nak makan daging saja. Tu yang mai hari tu. Mai esok, mai lusa, ada tulat, dan semua menu tu kita sediakan. Yang bestnya Ustaz, duit bukan ada Ustaz, tapi buat dulu. Tahun lepas pun sama juga, duit dalam akaun dah 20,000. Saya waktu umum nak buat makan untuk 200,000 orang Ustaz. Demi Allah, dalam akaun dah 70,000 je. 70,000 demi Allah ni. Waktu tim kata Ustaz, mana cukup 70,000? Tak apa, kita jalan dulu. InsyaAllah Allah akan bagi
manusia-manusia kiriman Tuhan ni untuk mencukupkan keperluan. Dan alhamdulillah hari ni hari yang semalam, hari yang ke-10 kita buat berbuka puasa, dan pagi ni pagi yang ke-11 bersahur ada aja makanan yang kita boleh bagi kepada orang ramai, insya-Allah. Allah Akbar. Ada yang komen kat bawah kata bestnya Ustaz, tapi sedih sebab tak dapat join. Jadi mungkin ada yang di luar sana Ustaz, para penonton kita terutamanya penonton Tanya Ustaz tertanya-tanya, kalaulah mereka juga nak menyertai package program tajaan Ramadan Madak ni, macam mana Ustaz untuk meraih ganjaran yang besar di bulan Ramadan ni Ustaz? Baik, memang kita kalau tak boleh nak join, nak main, ada main duduk jauh-jauh, duduk Johor, duduk KL pun nak pergi, Brunei, Singapura ada. Memang tak boleh nak join, tapi tuan-tuan boleh join untuk buat tajaan pun tak apa, aci dah. Macam banyak lah kawan-kawan kita yang duduk daripada Singapura, daripada Johor, mereka tak boleh nak main Ustaz, tapi mereka buat tajaan. Ustaz, bubuk saya nak sponsor untuk 1000 pack. Saya kata satu bubuk tu harga RM3, so dia transfer 3,000, so 1,000 orang dapat manfaat. Untuk bubuk lambuk ni secara konsisten Ustaz, kalau buat 2,000 pack sehari takkan cukup, kena lebih, sampai 3,000, 4,000 pack. Ni tambah ni kita beli bekas baru, saya pergi di China tu, saya custom bekas, harga sama dengan harga bekas cak ayam dulu ni, tapi lagi baik, lepas tu boleh masuk microwave kan. Jadi tambah baik lah. Dan alhamdulillah semalam pun kita hantar tim Madat pergi ke China, ada satu rombongan untuk pembelian perabot untuk asrama pelajar kita. Pelajar kita akan masuk pada lepas raya minggu pertama. Jadi memang struggle lah, kita baki lagi 3 minggu je Ustaz. Jadi siapa yang nak menyumbang, ada 2 benda yang saya boleh recommend pada tuan-tuan. Yang pertama, untuk tajaan berbuka dan juga sahur, tuan-tuan akan dapat pahala yang Nabi sebut, pahala bagi orang makan yang berpuasa ni. Macam mana dia pahala puasa tu dapat mengurangkan sikit pun kebaikan. Yang kedua, saya nak mengajak tuan-tuan lah, kalau nak menyumbang yang jenis bersifat kekal, wakaf yang bersifat kekal ni adalah asrama pelajar. Yang tuan-tuan tengok tadi bangunan 4 tingkat, tuan-tuan dalam masa 8 bulan kita siapkan. Bangunan tu dah siap lah ni, structure 80-90% dah siap, cuma nak siapkan perabot. Jadi semalam alhamdulillah jam 7 petang kemarin, tim kita 4 orang tim kita pergi ke China, ke Guangzhou, dan juga ada 2-3 tempat yang lain untuk memberi perabot, sebab harga memang beza banyak lah Ustaz. Kalau ikut VQ kita untuk nak siapkan internal designer dalam tu mungkin mencecah hampir 1 juta untuk bangunan 4 tingkat. Bila kita pergi tim di sana 500,000 ya Ustaz, separuh harga. Tapi effort tengah lebih lah, bulan Ramadan nak kena berjalan kaki dekat Guangzhou, China yang besar tu Ustaz, tak relax punya. Tapi itulah pengorbanan yang saya rasa kita dengan tim buat untuk memastikan dengan kelangsungan duit yang tak tahu mana ni, bukan nak Papa Megah Holding Ustaz, Mengah Holding ni kan, tapi Pulun juga buat untuk apa, nak memastikan manfaat dapat kepada anak-anak kita. Jadi kos yang diperlukan dalam minggu ni sekitar saya rasa 200,000. Sebab nak beli perabot tu depa dah ada kat sana ni, dah ada kat bumi Cina lah ni. Jadi 200,000 ni saya rasa macam berat Ustaz bunyi dia, tapi percayalah, yang sedang menonton kat FB sekarang ada 1,900 orang. Ni kat Facebook, yang dekat depan televisyen tu suruh kira lah. Betul. Kan, hak yang semua tak relax ni tuan-tuan, jomlah kita pakat-pakat rebut. 2, yang pertama tadi tajaan Ramadan, atau yang kedua nak yang bersifat kekal untuk asrama tadi. Sebab budak-budak ni tuan-tuan bayangkan, tahun ni ada 6,000 permohonan nak masuk belajar tempat kita. Yang kita mampu ambil 100 orang lebih sikit. Itu dah kira paling banyak lah, rekod. Tahun lepas ambil 15 orang, tahun sebelum ni 10 orang Ustaz. Bayangkan 5-6,000 permohonan ambil 10 orang, sehuduh piang. Jadi tahun ni dapat 100 orang kuota tu tuan-tuan, jadi kita perlukan semualah. Nah, tuan-tuan tolong menyumbang. Dan siapa yang menyumbang, kita ada satu buku khas untuk siapa yang ada anak, yang ada cucu. Nama dia buku Diary Kid Ramadan. Ni tak relax tuan ni, kita siapkan. Dalam dia ada checklist untuk solat dia, baca Quran dia walaupun simple tapi sangat bermanfaat lah. Anak-anak seronok Ustaz bila ada ni. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di website kita, ataupun ada 90 ibu lebih yang lain berguling-guling baca tak habis, ambil sebagai manfaat. Tak ada duit pun tak apa Ustaz, depa Ustaz habis tak ada, beli peluk dekat minggu lepas. Beli tirai baru, beli kuih raya, kuih apa semua tak ada dah. Tuan-tuan tolong sebar luaskan pun aci dah. Jadi saya doakan mana yang menyumbang berkat Ramadan, amin, Allah berikan syurga selama-lamanya buat kita semua. Yang tak bayar, tak boleh derma, tolong sebarkan mesej kepada orang ramai, viralkan, mudah-mudahan Allah bagi manfaat. Terima kasih TV3. Alhamdulillah. Dan demikian yang telah pun dapat kita sama-sama kongsikan kepada para penonton. Terima kasih kepada Ustaz Yaakob Yusra. Kita akan tamat siaran di TV3. Kita akan sambung lagi perbincangan berkat sahur di siaran tambahan TV9. Terus kekal bersama Tanya Ustaz, biar tahu yang keliru, kembali di TV9 selepas ini.